Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid cikgu kelas 5 AN tahun 2021. Apa khabar semua? Sihat ke? Dah mandi ke belum? Dah makan sarapan ke? Okey, hari ni tolong buka modul Nilam Kimia muka surat 21. Kita akan membincangkan lebih kurang macam ulang kaji baliklah tajuk tindak balas redox dalam pemindahan elektron pada satu jarak. Cikgu harap hari ni Daniel pun tengok juga video yang cikgu buat ni. Okey. Yang pertama adalah kita nak belajar tentang tindak balas redox dalam pemindahan elektron pada satu jarak. Bagaimanakah pemindahan elektron pada satu jarak boleh berlaku? Okey. Pemindahan elektron pada satu jarak berlaku apabila dua larutan yang merupakan ejen penurunan dan ejen pengoksidaan dipisahkan oleh suatu elektrolit dalam tiub U. Jadi yang penting dekat sini adalah pemindahan elektron pada satu jarak mesti ada ejen penurunan dan ejen pengoksidaan dan dipisahkan oleh suatu elektrolit dan mesti ada tiub U. Okay. Untuk mengkaji pemindahan elektron pada satu jarak dalam tindak balas redox. Okay. Ini adalah eksperimennya. Kamu mesti lukis tube U. Kemudian mesti ada ni. Gabus ni mesti lebih daripada dia punya panggil apa? Mulut. Mulut tube U. Okay, supaya secara logiknya kalau termasuk ke dalam macam mana kita nak tarik gabus tu. Lepas tu ni elektron ni, elektrod ni mesti kena dengan larutan ejen penurunan dengan ejen pengoksidaan. Mesti terkena kat sini. Mesti duduk dalam ni. Tapi tak boleh terlajak sampai asid sulfurik ni. Yang tu salah. Selepas tu mesti lukiskan litar. Dan kena ada galvanometer. Labelkan yang mana satu terminal negatif, mana satu terminal positif. Okey, macam mana nak ingat? Yang ni kamu mesti letakkan asid sulfurik. Lepas tu mesti ada tanda ni, nampak tak dash ni, nampak tak dia ada beza atas dengan bawah. Bila kamu nak lukis, kamu mesti bezakan. Mungkin kamu boleh buat yang bawah ni panjang sikit dia punya garis ni. Yang atas ni mungkin pendek sikit dan jarak jauh-jauh sikit. Mesti ada perbezaan. Lepas tu kita nak letak apa dekat terminal negatif ni? Kita kena letakkan ejen penurunan. Terminal negatif ejen penurunan. Sebab kat sini dia akan kehilangan elektron dan mengalami pengoksidaan. Jadi sebelah terminal negatif ni kamu mesti ingat dia mestilah hilang elektron, ejen penurunan dan dia mengalami pengoksidaan untuk sebelah terminal negatif. Okey. Kalau untuk terminal positif pula, okey, dia mestilah ejen pengoksidaan. Sini terminal positif ejen pengoksidaan. Dia menerima elektron dan dia mengalami penurunan. Okey, boleh ingat? Bagi dua. Okey, yang ni terminal positif, ejen pengoksidaan, menerima elektron, mengalami penurunan. Kalau terminal negatif, ejen penurunan, kehilangan elektron dan mengalami pengoksidaan. Okey, apa prosedurnya? Isi tube U dengan asid sulfurik cair hingga separuh penuh dan apitkan menegak. Menggunakan penitis, isi satu lengan tube U dengan larutan ejen penurunan dan satu lengan tube U lagi dengan ejen pengoksidaan. Celup elektrod karbon dalam kedua larutan dan sambungkan kepada galvanometer menggunakan wayar penyambung seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Perhatikan jarum galvanometer dan perubahan warna pada larutan, ejen pengoksidaan dan ejen penurunan.
Okey, itulah prosedur untuk tindak balas redox dalam pemindahan elektron pada satu jarak. Okey, bagaimana kita nak tahu sama ada tindak balas redox itu berlaku ataupun tidak? Tindak balas redox berlaku disebabkan oleh pengaliran elektron melalui litar luar ataupun wayar penyambung. Okey, apakah arah aliran elektron? Okey, arah aliran elektron ni mengalir dari ejen penurunan dekat bahagian yang kehilangan elektron kepada ejen pengoksidaan menerima elektron melalui wayar penyambung dan boleh dikesan oleh galvanometer. Okey, kalau galvanometer tu terpesong bermaksud elektron mengalir. Kalau tak jadi apa-apa maksudnya elektron tu tidak mengalir. Okay, elektrod karbon yang manakah adalah terminal negatif? Macam mana kita nak tentukan yang terminal negatif? Macam mana nak tentukan karbon yang terminal positif? Okey, elektrod karbon yang dicelupkan dalam ejen penurunan dikenali sebagai terminal negatif. Manakala elektrod karbon yang dicelupkan dalam ejen pengoksidaan dikenali sebagai terminal positif. Okey, apa fungsi asid sulfurik yang duduk kat tengah-tengah tu? Okey, asid sulfurik ni fungsinya untuk membenarkan pergerakan ion-ion dan melengkapkan litar elektrik. Kita tak boleh letak ejen pengoksidaan, ejen penurunan tanpa ada asid sulfurik di tengah. Okey, kena letak asid sulfurik. Okay, lengkapkan jadual bagi contoh-contoh bahan yang biasa digunakan sebagai ejen penurunan. Sebelum ni memang cikgu dah ajar kamu apa itu contoh ejen penurunan. Okay, kita ada kalium iodida, kalium bromida. Okay. Setengah persamaan pengoksidaan ni saya rasa banyak kali dah saya terang, jadi saya tak mau dah terangkan. Cuma kalau kalium iodida bermaksud dia berasal daripada I minus. Kalau kalium bromida kita start dengan Br minus. Okey. Larutan tanpa warna. Okey, kalium iodida ni dia adalah larutan tanpa warna. Kalium iodida dia bertukar menjadi warna perang. Kamu ingat nak kalium iodida warnanya tanpa warna. Lepas dia jadi iodin dia akan jadi warna perang. Apabila beberapa titik larutan kanji ditambah, larutan berubah warna daripada perang kepada biru tua. Okey, seterusnya untuk kalium bromida, dia pun sama larutan tanpa warna. Kalium bromida bertukar menjadi warna perang. Okey, iodin dengan bromin ni dia warna dia sama iaitu perang. Tapi kita nak tahu dia adalah bromin ataupun tidak, caranya larutan tersebut kita tambahkan dengan 1 cm padu trichloroethanol ataupun kita tulis dia 111 trichloroethanol. Okey, lepas tu campuran digoncangkan. Lapisan trichloroethanol yang berada di lapisan bawah bertukar menjadi perang. Okey, bila bertukar menjadi perang bermaksud inilah adanya bromin. Okey, yang ketiga, ejen penurunan yang ketiga iaitu sama ada ferrum sulfat ataupun ferrum 2 klorida. Okey, bila kamu tengok ferrum 2 je dalam otak kamu mesti ingat warna hijau. Okay, cikgu nak tukarlah highlighter ni warna hijau. Okay, larutan hijau pucat ferrum 2 sulfat bertukar menjadi perang. Okay, larutan hijau pucat ferrum 2 sulfat bertukar menjadi perang. Apabila larutan natrium hidroksida ditambahkan kepada campuran sehingga berlebihan, mendakan perang terbentuk, ia tak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Okay. Seterusnya, lengkapkan jadual bagi contoh-contoh bahan yang biasa digunakan sebagai ejen pengoksidaan. Okey, tadi kita tengok ejen penurunan, sekarang kita nak tengok ejen
oksidaan. Okey, kat sini kita ada kalium manganat 7 berasid, kalium dikromat 6 berasid dan juga air klorin. Okey, bila kita tengok ni kalium manganat 6 berasid, kamu tulislah setengah persamaan dia begini. Okey, kalau kalium dikromat 6 berasid, persamaan kimianya begini. Air klorin, persamaan kimianya begini. Okey? Pemerhatian ataupun ujian pengesahan. Kalau untuk kalium manganat, kamu kena ingat warnanya adalah warna ungu. Larutan kalium manganat 7 berasid menjadi tanpa warna. Okey, menjadi tanpa warna. Tanpa warna, tak ada warna. Okey. Kemudian untuk kalium dikromat 6 berasid, dia adalah warna jingga. Jingga. Warna jingga. Larutan kalium dikromat 6 berasid bertukar menjadi hijau. Bukan kau hijau nah, dia bertukar menjadi hijau. Ingat, kalium dikromat 6 berasid, dia warna jingga jadi warna hijau. Kalau air klorin pula, warnanya warna kuning pucat. Kuning pucat. Air klorin menjadi tanpa warna. Okay, jadi saya ulang balik, kalau kalium manganat 7 berasid daripada warna ungu jadi tak ada warna, tanpa warna. Kalau kalium dikromat warnanya jingga bertukar menjadi hijau. Air klorin warnanya kuning pucat bertukar menjadi tanpa warna. Okey. Air bromin pula kita ada lagi dua, iaitu air bromin dan ferrum 3 sulfat, ferrum 3 klorida. Okey, untuk air bromin, tadi kalium bromida kan, yang ni air bromin, asal dia Br2 lah. Yang ni saya tak menterangkan dah. Kalau tak faham boleh tanya dalam grup nanti. Okey, untuk air bromin, sebabkan dia air bromin jadi warnanya adalah warna perang. Air bromin menjadi tanpa warna. Okey, untuk ferrum 3 kepada ferrum 2 pula, dia warna perang, larutan ferrum 3 sulfat tu akan menjadi hijau pucat. Sebab apa? Sebab kalau ferrum 3 warnanya perang. Kalau ferrum 2 warna dia hijau pucat. Kemudian kita tambah larutan natrium hidroksida sehingga berlebihan dan menandakan hijau akan terbentuk. Okey. Menandakan hijau terbentuk menunjukkan ini adalah ion ferrum 2 dan ia tak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Okey. Kalau kita nak tentukan ferrum 3 yang macam tadi, kita sama juga kita tambahkan larutan natrium hidroksida. Tapi apa menandakan yang terbentuk? Menandakan yang warna perang untuk ion ferrum 3. Kalau ferrum 2, menandakan hijau yang akan terbentuk dan tak larut dalam natrium hidroksida berlebihan. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar 5 Ibnu Nafis. Okey. Lepas ni dah siap tengok yang ni. Kamu buat muka surat 129 dan kemudian semak jawapan. Ada video nanti saya akan bagi kat kamu. Okey, semak jawapan di situ. Okey. Terima kasih. Selamat beramal.